Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Kereta ni sebenarnya kan ialah satu produk yang sangat emosional tau. Kita kalau pasal kereta pun boleh jadi bergaduh. Orang Pro 2 tak suka tengok kita puji kereta Proton, dan orang Proton tak suka tengok kita puji kereta Pro 2. Toyota dengan Honda, Mercedes-Benz versus BMW, Bentley versus Rolls-Royce, Ferrari versus Lamborghini kan. In fact saya rasa kan, kalau kita pergi rumah setengah-setengah depan ni kan, kalau kita kata baby dia tak apa comel pun tak apa lagi. Jangan kita kata kereta dia tak cantik sudah. Jadi hari ni kita nak tengok 6 kereta yang hodoh tapi sebenarnya menyorok teknologi ataupun konsep yang canggih. Yang pertama, AMC Eagle. Ini satu kereta yang sangat unik yang mula dihasilkan pada tahun 1979 sehingga 1987. Umur dia lama juga, 8 tahun sebenarnya. Jadi pada masa tahun 1970-an tu, syarikat yang bergelar AMC ataupun American Motor Corporation, sebenarnya mereka sedang menghadapi masalah keuangan. AMC ni sebuah syarikat kereta yang agak kecil juga sebenarnya. Jadi pada masa tu SUV ni dah mula popular tau. Model-model macam Ford Bronco, Chevy Blazer, Jeep Wagoneer pun dah makin popular. Tiba-tiba kita tengok, American market dah mula bergerak ke arah, mereka panggil, masa tu belum panggil SUV lagi pun, mungkin masih lagi panggil 4x4. Bila populariti 4x4 ni meningkat, jadi AMC ni dia tengok kat dalam pasaran tu, dia pun meramalkan bahawa dia kata tak lama lagi kan, orang akan mau keselesaan yang ditawarkan oleh kereta, tetapi keupayaan yang ditawarkan oleh off-roader. Dan mereka kata benda-benda yang sekarang ni ada di jalanan ni sebenarnya macam Ford Bronco, Chevy Blazer, Jeep Wagoneer ni sebenarnya lebih sesuai untuk off-road, dan tak ada lagi produk yang begitu. Jadi dalam keadaan terdesak ni kadang-kadang kita kata sebenarnya keadaan terdesak tu akan melahirkan idea-idea yang sangat cemerlang. Mereka kata kita sebenarnya perlu menghasilkan kereta yang sesuai di atas jalan raya dengan sistem pacuan 4 roda. Kerana itu yang sebenarnya pengguna mahukan. Itu nampak tu. Dia dah nampak lah tu konsep dan idea SUV tu pada tahun 1970-an lagi dah. Tapi disebabkan dia orang tengah sengkek pada masa tu, jadi apa yang dia terpaksa lakukan ialah dia orang kena ambil sistem pacuan 4 roda daripada Jeep. Sebenarnya Jeep pada masa tu ialah sebahagian daripada AMC. AMC ni sebenarnya banyak jenama-jenama lain. Tapi kemudiannya AMC ni dibeli oleh Chrysler. Jadi itu pasal sekarang kita tengok Jeep sekarang berada di bawah kumpulan Chrysler ataupun FCA, PSA yang juga digelar sebagai Stellantis. Jadi dalam pening-pening kepala duk fikir macam mana nak buat ni, dia punya ketua mereka bentuk daripada Jeep tu, Roy Land nama dia. Roy Land ni kata, apa kata kita ambil drivetrain daripada Jeep ni, kita cuba masukkan ke dalam platform kereta yang ada. Jadi apa yang mereka lakukan ialah dia orang ambil drivetrain daripada Jeep dan masukkan ke dalam produk mereka yang masa itu bergelar AMC Hornet. Dia bayangkan kereta biasa tapi masukkan Jeep punya drive system dengan tayar yang kena lebih besar semua. Apa yang akan jadi? Dengan kena angkat sikit pasal dia kena bagi extra ground clearance pasal untuk membolehkan kereta ni masuk sikit kawasan-kawasan off-road. Jadi rupa dia memang nampak pelik sikit lah, nampak macam Frankenstein lah. Macam kita ambil kereta biasa tapi letak atas 4x4 punya drivetrain. Sebiji nampak macam tu, memang nampak pun macam tu. Mula-mula dia orang cuba dengan pelbagai sistem jugalah. Tapi kita kena ingat dia orang sebenarnya nak menghasilkan kereta yang mempunyai keupayaan all-wheel drive. So mula-mula dia try aturkan supaya power yang dihantar depan belakang tu 66-34, 60-40 lah tu lebih kurang. Lepas tu dia ubah pula 50-50. Tapi semua tu bermasalah, bukan dia sebab nisbah tu sebenarnya, tapi disebabkan driveline dulu dia macam mechanical semua driveline. So bila masuk 4-wheel drive dia tak kira lah high ataupun low, nisbah depan belakang tu dah fix. Jadi nisbah depan belakang fix tu menjadi masalah. Kita tahu nisbah kiri kanan pun tak boleh fix. Lepas tu kita ada differential kan. So kiri kanan tu pun tak boleh fix sebab roda kiri jalan lebih jauh pada roda kanan bila kita corner ke kiri, corner ke kanan kan, yang belah luar lah kira basically. Sama juga yang berlaku bila kita corner, tayar depan tu akan bergerak lebih panjang, arc dia lebih besar daripada tayar belakang disebabkan cara kereta pusing lah. Dan ini menyebabkan nanti sekarang bila kita corner, kalau biasa bawa kereta macam pickup truck yang lama-lama, bila bubuh 4 high pun corner dia nanti lompat-lompat. Paling nampak sikit bila kita bubuh 4 low lah, corner sikit pun kalau atas jalan-jalan simen ataupun jalan tar, nanti melompat-lompat, skipping. Itu sebab dia nanti akan pulai dia punya drive line belakang tu terlebih, dia akan nanti jadi rasa nak berpintal lah tu, nanti dia terlompat. Jadi apa yang dia orang buat ialah sesuatu yang sebenarnya sangat canggih. Dia orang menggunakan benda yang dipanggil viscous coupling. Dekat tengah-tengah tu, dekat center diff tu, dia ada a set of clutch. Macam clutch lah. Because memang macam satu set friction plate yang duduk dalam silikon punya liquid. Silikon punya liquid tu pekat tau yang dia guna ni. Dia punya pekat dia macam madu.
So dia berpusing lah kan. Berpusing. Bila kita buat 4-wheel drive je, dia dua-dua berpusing. Tapi bila kata ada satu tayar loose depan atau belakang, kepekatan atau kelikatan cahaya tadi akan tidak membolehkan perbezaan terlalu banyak antara depan dan belakang. So dia jadi macam limited slip differential, tapi menggunakan simple, just some plates, clutch plates dengan honey tu, macam silicone liquid tu. So you have a car yang boleh automatically tahu bila kereta tu loose, dan dia akan transfer. So bijak. So ini semua sebuah kereta yang sangat bijak sebenarnya, dan yang canggih. Dan kita tengok dari segi reka bentuk pun sebenarnya banyak yang ditiru daripada kereta ni. Sebagai contoh, kita tengok sekarang SUV kan banyak pakai plastik kan kat tepi wheel arch kan. Ini salah satu penyelesaian yang terpaksa AMC gunakan pasal dia dah tak ada duit. Nak buat body panel luang baru pun tak ada duit dah. Jadi terpaksalah pasang plastik je. Itu penyelesaian ni sebenarnya penyelesaian kos. Sebab kalau tidak, dia dah angkat body tu nanti kosong kan dekat dia punya wheel arch kan. Dah angkat body nak bagi extra ground clearance, walaupun dah pakai tayar besar sikit akan nampak kosong. So bubuh plastik tu. Itu sebab dia. Kalau nak tengok kenapa sekarang, itulah juga sebab yang sama. Of course sekarang idea ni dah banyak digunakan lah. Kita ada macam Audi punya all road. Of course Subaru pun dulu dia awal sebenarnya, tapi Subaru punya kereta masa tu dia panggil Leone. Subaru Leone itu memang all wheel drive. Tu antara kereta pertama yang all wheel drive yang memang kereta betul lah, tapi dia tak tinggi sangat. Dia macam kereta biasa. So itu beza dia lah dengan yang geniusnya AMC ni, dia angkat sikit supaya ada extra off-road punya capability, ground clearance nak panjat jalan-jalan yang tak apa elok. So, Subaru Outback dengan Subaru Forester pun sekarang ikut balik idea yang sama juga. Dan of course Volvo XC dan juga satu lagi kereta yang menggunakan idea yang sama. So AMC walaupun company itu sekarang dah tak nampak, dah berkubur, tetapi mereka sebenarnya ialah pelopor dalam bidang menghasilkan SUV ataupun kereta yang mempunyai sedikit keupayaan off-road. Yang kedua ialah Renault Velsatis dengan Renault Avantime. Yang ni daripada tahun 2000. Renault Velsatis ni daripada 2001 sampai 2009. Renault Avantime ni daripada 2001 sampai 2003. Pendek nama dia. Itu kita cerita pasal apa. Renault ni ialah sebuah syarikat kereta yang terkenal dengan idea-idea yang menarik jugalah. Dan pada tahun 1980-an, 90-an, antara produk yang menarik daripada mereka ialah Renault Aspas. Dan Renault Aspas ni memang menang macam-macam award lah dari segi reka bentuk. Daripada penghujung pertengahan tahun 1990-an, Renault juga tengah mengalami satu lagi macam orang kata renaissance lah di bawah reka bentuk yang terkenal pada masa itu, iaitu Patrick Lecomont. Patrick Lecomont ni memang seorang reka bentuk yang berwawasan besar lah. Jadi antara benda yang dia nak lakukan ialah nak transformasi syarikat Renault itu kepada sebuah syarikat yang berpandangan jauh. Dan antara benda yang sekarang masa tu Renault tengah nak gantikan ialah kereta besar mereka, iaitu kereta segmen D yang digelar Renault Safran. Renault Safran ni dia tak apa laku lah. Besar kereta tu boring sedan besar daripada Perancis ni, kalau dia tak pelik sangat, dia boring sangat. Tak tahu kenapa dia tak ada middle of the line. Yang ini menjawab dia teka lah. Yang ini pelik. Patrick Lecomont kata di masa depan orang akan mahukan kereta yang mempunyai ruang yang besar di dalam kabin, tapi mereka tidak mahukan shape yang konvensional. Macam mana dia sampai ke situ saya pun tak tahu, tapi itulah mengikut dia punya pandangan dia kata macam itulah. Jadi dia nak reka bentuk sebuah kereta yang dia punya size tu seperti sebuah size hatchback besar. Maksudnya dia tak sebesar macam kereta segmen D biasa, pasal bila hatchback dia belakang dia pendek sikit lah, depan pun pendek, tapi ruang kabin tu sangat besar. Jadi hasilnya ialah Renault Velsatis. Kereta Velsatis dengan Avantime ni dilancarkan sebagai konsep sekali serentak di pertengahan tahun 1990-an. Dan bila orang tengok tu kali pertama, saya termasuk saya tengok kali pertama, saya kata wow, ini satu idea yang baru, tapi adakah masyarakat boleh menerimanya? Jadi bila kereta tu dilancarkan mula-mula, Renault Velsatis tu memang sukarlah untuk mendapat pembeli, tapi kira masih okey lagi sebab biasanya nampak memang agak cantik dan agak mewah. Dan kalau anda seorang yang tidak tidak ada pemandu kereta tu sendiri, sebagai kereta besar lah, kereta mewah kan. Pasal di Eropah dia orang kebanyakan syarikat tidak memberi eksekutif mereka pemandu, kecuali big boss number 1 dan number 2 je, mungkin CEO, maybe deputy CEO je dapat driver. Kat Malaysia ni lain, sampai GM pun ada driver kadang-kadang, tengoklah nasib kan. Tapi di sana tak ada. So, dia orang kena bawa kereta sendiri. So, it makes sense lah. You bawa kereta mewah, besar, tapi dia punya dimensi tidak terlalu besar supaya lebih mudah kita nak maneuver dan parking. So, kereta tu ada kadar boleh juga jual laku juga. Dan
Ianya digunakan sebagai kereta rasmi untuk Presiden Perancis. Pada lebih kurang time yang sama, Renault melancarkan Avantime. Avantime ni pelik sangat. Ini lebih pelik daripada Velsatis tadi. Kerana konsep dia ialah sebuah MPV coupe. Pasal dia 2 pintu je, MPV 2 pintu. Dia punya pemikiran dia ialah pembeli-pembeli yang untuk akan beli Avantime ialah mereka yang bapak-bapak daripada dulu pakai aspas. Jadi dia orang pakai aspas, dia orang biasa dengan ruang yang besar dalam kabin. Tapi bila time mereka nak beli kereta, dia orang masih muda, dia orang tak naklah beli kereta yang besar. So dia buat kereta yang tinggi tapi hanya mempunyai 4 ataupun 5 tempat duduk saja. Itu dia Renault Avantime. Tapi masalahnya bilangan pembeli sangat sikit untuk kereta tu, dan umur dia hanya bertahan selama 3 tahun sahaja. Ini idea yang sebenarnya sekarang ni kita nampak sudah mula digunakan kembali oleh syarikat-syarikat sekarang. Sebagai contohnya, kita tengok Hyundai Ioniq 5 yang baru dilancarkan, yang sangat popular tu. Ialah popular dari segi booking lah, berapa dah 200,000 lebih booking kan. Dan juga dia punya sepupu dia iaitu Kia EV6. Kedua-duanya ialah hatchback besar bersaiz D. Saya rasa idea dan konsep ni akan mula kembali, pasal memang kalau kita fikirkan apa yang Patrick Leclerc cakap tu, ianya make sense. Di masa depan kita nak jimatkan ruang dalam bandar pasal traffic jam kan. Jadi kita jadikan kereta tu walaupun dia sebesar tapi dia dapat kurang sikit pun jadilah. Bayangkan kalau setiap kereta boleh kurang 1 meter, 10 kereta dah 10 meter kan, 100 kereta dah 1000 kereta dah 1 kilometer kurang jam. Itu pasal pendekkan kereta aja. So itu dia Renault Avantime dan Velsatis huduh bersebab. Yang ketiga, ini satu kereta yang juga disalut dengan pelbagai misteri dan ada orang kata konspirasi teori juga, iaitu kereta yang digelar Tucker 48. Tucker 48 ni dilahirkan oleh seorang yang bernama Preston Tucker. Jadi Preston Tucker ni dia seorang yang memang berminat ke arah kereta. Dia masa mula-mula belajar masuk trade school, nak jadi macam technician lah, tapi dia drop out dan pergi kerja dengan polis. Dia kerja dengan polis pasal dia nak bawa kereta peronda. Tapi mak dia pergi report kat polis, kata sebenarnya awak tak boleh ambil anak saya. Polis kata pasal apa? Pasal dia belum sampai umur, dia tipu umur. Dia kata nak kena jadi polis kena umur 19 ke 20 tahun ke. Dia tak cukup setahun 2 lagi, dia pergi tanya juga kan. Oh alamak, terpaksa kena buang. Pasal kena buang, dia keluar kerja jadi salesman macam-macam lah. Macam-macam syarikat kereta dia jadi salesman. Dia sangat bagus sebenarnya. Kat mana saja dia pergi, dia jadi top salesman. Sampailah pada satu masa tu dia sampai boleh berjaya memujuk entah siapa pelabur ke dengan duit dia sendiri ke untuk menjadikan membuka sebuah syarikat kapal terbang, menghasilkan jet fighter punya prototype. Dahsyatnya Preston Tucker ni, jet fighter prototype tu actually masuk in competition dengan syarikat-syarikat lain untuk jadi jet fighter pula, propeller fighter lah, tapi fighter aircraft lah, untuk American punya US Army Air Corps. Sebelum itu belum ada Air Force lagi, cuma ada US Army Air Corps. So bila masa tu berjaya masuk ni sampai ke peringkat ujian, tapi masalahnya dia orang duit tak cukup, jadi terpaksa berhentikan pembangunan dan benda tu lapse lah macam tu saja. Dan kemudian dia hasilkan turret untuk gun, dan turret untuk gun tu juga berjaya masuk sampai ke tahap dia akhirnya dibangunkan untuk satu bomber. Tapi tak apa, bergaduh pula dengan US government ambil dia punya patent. Dan dia juga pernah buat syarikat untuk buat kereta perisai. Dan kereta perisai ni juga masuk untuk fight competition, tapi dikatakan terlalu laju. Kereta perisai dia boleh pergi sampai 100 km sejam ke apa pada zaman tu, sangat laju lah. Jadi American punya army kata, oi tak mau laju sangat ni, dia takut. Dan hampir-hampir berjaya dijual kepada tentera Tak. Tapi perang dunia kedua tercetus dan benda tu terpaksa terbengkalai macam itu je lah. Dan akhirnya dia memulakan Tucker Corporation lah. Jadi Tucker Corporation ni adalah syarikat untuk membuat kereta. Jadi pada masa ini adalah selepas perang dunia kedua, dan pada masa tu bila GI ni semua balik daripada perang kan, dia ada duit banyak pasal kerja askar kan, duit tak pakai pun, gaji semua balik, duit banyak. Jadi dia pun nak beli kereta, tapi kereta baru tak ada kurang. Jadi masa tu Preston Tucker ni kata, dia kata jom kita buat kereta dengan konsep barulah, dengan keselamatan, dengan itu, dengan ini semua. Dan kereta yang baru yang dia akan bentuk ni memang cukup canggih. Yang pertama, orang paling ingat sekali pasal Tucker ni adalah dia punya lampu ketiga tu lah. Kat tengah-tengah bonet tu ada satu lampu ketiga. Dan lampu ketiga tu bila kita corner, lampu tu nanti ikut kiri kanan. Ni salah satu contoh pertama. Kalau bukan yang contoh pertama sekali pun, inilah salah satu contoh pertama lampu headlight yang ikut selekor. Ni banyak kereta dah ada kan, tapi zaman tu ianya mechanical. Macam mana dia sambung pergi situ corner saya tak tahu, tapi memang lampu tu boleh ikut. Satu yang sangat canggih. Dan juga untuk dia punya cabin dia ada perimeter frame.
dengan roll cage. Jadi ini salah satu idea untuk safety cage untuk passenger. Ini Tucker ada. Dan kemudian dia menggunakan ruang di pintu sebagai macam crash zone, crumple zone dekat pintu, supaya bila kita langgar daripada tepi ada sikit lah crumple zone. Dia letak macam ruang simpanan kat situ lah. So jadi dia macam ruang untuk menyerap sentakan sedikit. Dan pelbagai-bagai lagi yang dia cuba nak gunakan di situ. Dia juga menggunakan enjin 9 liter, 6 silinder, flat six. Enjin tu duduk kat belakang, all independent suspension. Dan tak silap saya, dia cuba nak gunakan pelbagai-bagai benda eksotik macam all disc brake. Semua dia cuba nak gunakan, tapi setengahnya terlalu mahal. Yang menjadi misterinya, apabila habis Perang Dunia Kedua, dia duk cari kilang lah. Dan dia dapat satu kilang. Dan dia dapat satu kilang ni pula, tiba jadi macam delay, tak boleh nak masuk kilang tu. Dan pelbagai-bagai lah benda yang menghalang dia daripada menghasilkan kereta dia. Itu yang orang kata ada konspirasi. Mungkin syarikat-syarikat kereta yang lebih besar pada zaman tu takut dengan Tucker ni, dan mereka menghalangnya daripada boleh menghasilkan kereta ini. Satu lagi ciri menarik Tucker ni ialah keseluruhan enjin dan transmission tu dia duduk pada subframe tau. Dan subframe ni nak pasang ke body ada 6 bolt saja. Dia fikirkan, dia kata kalau kereta tu rosak, mungkin orang tak mau duduk tunggu nak repair enjin, mungkin orang nak tukar aja, swap. Dia macam lain orang kata battery swap lah. Bukan maksudnya enjin tu buang tak, tapi kiranya daripada enjin spare siap-siap kat service center, ni rosak ni memerlukan masa sikit 2-3 hari. Dia kata kalau yang kejap tu mungkin orang repair lah, memerlukan 2-3 hari. Orang nak swap enjinnya, swap lah, turun masuk enjin baru, keluar jalan. Idea yang menarik, idea yang canggih. Tapi sampai sekarang tak ada orang buat lah idea engine swap tu. Pasalnya terlalu mahal nak simpan engine spare. Pasal saya pun rasa kalau cerita battery swap ni akan menghadapi masalah yang sama. It's a nice idea, tapi mungkin costnya terlalu tinggi. Akhirnya hanya 5 buah kereta saja yang beraja dihasilkan oleh Preston Tucker dan Tucker Corporation. Dan katanya kereta ni sekarang bernilai tak kurang pada 6 juta ringgit satu kalau ada. Yang keempat, ini antara kereta yang saya sangat suka masa dia baru-baru lancarkan, iaitu Fiat Multipla. Fiat Multipla ni jangan ingat ada satu saja model. Sebenarnya pada tahun 50-an hingga 60-an tu dulu ada satu Fiat yang kecil yang dia panggil Fiat 600. Yang kecil lagi tu Fiat 500. Kemudian ada besar sikit dia panggil 600. Rupa lebih kurang sama aja. Pada masa tu lepas perang Dunia Kedua, jadi rationing lah, semua benda rationing. Jadi nak buat kereta semua kena kecil-kecil, comel-comel je lah, untuk menghasilkan kereta untuk keluarga. Pasal Italian ni dia orang pun macam kita juga. Dekat Europe tu, the Mediterranean people, dia orang macam kita juga, family besar-besar. Bila family besar, nanti nak angkut dia punya grandma, grandpa dia semua. Macam mana kan kereta kecil-kecil ya? Fiat dia fikir cara macam mana nak buat kereta yang ada 6 tempat duduk. Pick-up kita guna Fiat 600 punya platform. Kereta kecil ni boleh kan? Hasil Multipla, comel Multipla tu. Jadi pada pertengahan tahun 1990-an, dia orang memikirkan benda yang sama juga. Sebab pada masa tu pun trend MPV, trend SUV dah mula betul-betul menjadilah. MPV masa tu masih lagi kukuh lagi, dia punya trend sekarang dah kurang sikit kan. Jadi MPV masa tu macam mana nak buat ni? Masa tu dia orang dia panggil Fiat Ulysses ke apa, tak silap saya, yang untuk MPV besar saiz 7 tempat duduk. Yang tu dia orang share dengan Peugeot PSA. Sebelum itu dia orang memikirkan menggunakan platform segmen C mereka, iaitu Fiat Bravo. Platform tu macam mana nak buat kan? Jadinya macam you ambil satu bus mini, tepek atas Fiat Brava, jadi macam tu. Kenapa ada rupa macam tu? Pasal nak menghasilkan ruang. Inilah di mana mereka mengambil konsep fungsi mengatasi rupa ke ekstrim. Mana dia tak kira ada rupa tu macam mana, penting-pentingnya mesti kena bagi jadi juga. Jadi kereta ni mempunyai keupayaan untuk 6 tempat duduk, 3 di barisan depan dan 3 di barisan belakang. Memang ada 6 seat belt, 3 seat belt depan, 3 seat belt untuk kursi belakang. Jadi kenapa yang dia boleh ada 3 kursi? Itu kalau kereta biasa kita letak 3 kursi, sekarang pun rasa sempit sikit kan? Kenapa? Kita akan jadi rasa sempit sebabkan kita punya tingkap tepi dia akan masuk ke dalam sikit, jadi rasa sempit lah. Fiat Multipla tingkap tepi dia tegak. Itu yang kita tengok dia, yang nampak macam besar ke atas, tapi sebenarnya dia tegak. Dan lepas tu disebabkan nak naikkan bumbung tu tinggi, apa yang berlaku ialah cermin depan dia tu pasal dia berhentikan awal. Yalah patutnya kalau dia nak ikut line tu terus sampai ke tengah-tengah enjin tu lagi kan, enjin B tu lagi. Dia gunakan platform Fiat Brava. Jadi macam mana nak buat? Senang je dia kata. Tak buat macam mana pun, pangkai A-pillar ni kena dekat sini, dia angkat je naik atas, kat mana dia bertemu dengan line cermin tu, kat situlah tempat A-pillar tu. Dengan oleh itu dia terpaksa hasilkan satu lagi macam bar dekat atas pada bonet pula. Dia kereta ni ada lampu atas satu, lampu bawah satu. Rupa dia kan macam, tak tahulah, dia punya bawah dia tu nampak macam itik punya menyudu lah. Jadi orang kata nampak macam itik. Dan kereta ni memang banyak dikutuk oleh macam-macam orang. Top Gear panggil dia kereta paling huduh tahun 2000, dan juga kereta Car of the Year tahun 2000. Pada tahun yang sama, oleh publication yang sama, Top Gear panggil dia huduh dan kereta terbaik tahun 2000.
dan daripada 2001 sampai 2004 ialah Family Car of the Year untuk Top Gear. Jadi ini nampakkan bahawa walaupun kereta tu huduh, tetapi kalau dia punya fundamental dia bagus, ataupun sebab-sebab kenapa ianya huduh itu adalah satu sebab yang bagus, ianya akan tetap menjadi pilihan hati. Sayangnya sebab ramai sangat orang kata kutuk huduh kan. Jadi masa dia punya facelift tengahan 2004 tu, Fiat buang dia punya lampu kat atas tu, bonggol atas tu, dan kereta tu dah nampak boring sikit dah tak ada lah karakter. Mungkin dia nampak lebih kemas, tapi pada saya dah tak ada karakter sangat lah. Ini kita cuba bandingkan dengan satu lagi kereta pada zaman tu yang mempunyai 6 tempat duduk juga, iaitu 3 depan 3 barisan kedua, ialah Honda FRV ni memang perkeluar pun nampak forgettable lah kan. At least the Multipla lepas dia modify ataupun dia facelift pun masih lagi agak menarik lah. Itu dah kereta hodoh lagi satu yang sebenarnya jauh ke hadapan memandang. Yang kelima, ini masuk dalam realm kereta kayangan lah. Ini Aston Martin Lagonda 1978 hingga 1990. Sebenarnya Aston Martin ialah sebuah syarikat yang menghasilkan Grand Tourer lah, gentleman sports car, James Bond suka pakai. Dan pada tahun 1976 mereka memperkenalkan idea kereta 4 pintu ni sebab dia orang dah beli nama Lagonda. Lagonda ni semua nama jenama mewah British juga. Jadi dia beli nama Lagonda tu, dia nak hasilkanlah kereta mewah 4 pintu menggunakan platform sedia ada. Dia ambil Aston Martin V8 tambah 2 pintu dan jadikan Lagonda. Yang itu handsome, tak ada masalah. Tapi tahun 1978 mereka melancarkan Lagonda version kedua. Yang ini direka bentuk oleh pereka bentuk William Town. In fact dia masuk ke Aston Martin juga sebagai pereka bentuk kerusi ya. Dan kemudian dia jadi one of the main designer lah untuk Aston Martin. Dan dia ni peminat di gaya origami. Zaman tu memang gaya origami ni agak top juga. Selain daripada Aston Martin Lagonda yang rupa macam atau tajam muncung ni kan, yang juga menggunakan gaya origami ialah Lotus Esprit, itu Giugiaro. Giugiaro ni memang peminat mereka bentuk origami. Yang kereta dia paling famous sekali sebenarnya ialah Volkswagen Golf yang menggunakan juga gaya origami. Pasal kita tengok Golf yang pertama tu dia punya line agak tajam dan permukaan dia agak rata. Lagi satu ialah DeLorean DMC-12, yang itu juga Giugiaro punya kerja, juga gaya origami. Dan kereta supercar pada masa tu yang paling canggih sekali rupa reka bentuk dia iaitu Lamborghini Countach, yang itu direka bentuk oleh Marcello Gandini bekerja dengan Lucio Bertone pada masa itu. Kereta ni memang rupa dia space lah, kereta ni kereta daripada planet mana ni kan. Tapi dia punya rupa tu sebenarnya menghasilkan kabin yang taklah berapa lapang apakah, walaupun kereta ni sangat-sangat panjang. Kita tengok dia punya overhang depan dan belakang tu semua sebenarnya ruang yang terbazir lah, tapi menghasilkan satu reka bentuk yang dramatik lah dengan lampu 6 kecil ke depan dan beratok tu semua. Dia punya canggihnya kereta ni ialah dalam tu dia punya instrumentation dia sebenarnya. Pada awal lagi William Towns ni dah nampak, dia kata the future is digital lah. So dia nak semua benda digital dalam tu. Semua switch digital, semua display digital. Mula-mula dia menggunakan LED lah, LED display untuk dalam tu. Tapi nak hasilkan litar lah, circuit untuk benda tu sangat complicated lah. Walaupun kereta handmade, tapi sukar lah. So macam-macam masalah lah yang mereka hadapi untuk menghasilkan benda tu. Penyudahnya dia tukang menggunakan CRT. CRT tu macam TV lama kita, ada balang tu kan. Pun tak menyelesaikan masalah. Penyudahnya kereta ni mempunyai terlalu banyak masalah. Walaupun mungkin pembeli-pembeli yang kaya berminat dengan gaya dia, Aston Martin tidak boleh menghasilkan kereta ni dengan banyak kerana terlalu banyak masalah. Mungkin dia QC asyik sangkut dan juga sukar nak hasilkan kereta. Penyudahnya dia tak dapat jual dengan begitu banyak sangat. Dan pada tahun 1990 terpaksa diberhentikan produksinya. Pada saya Aston Martin Lagonda ni adalah satu kereta yang mahukan teknologi yang belum ada lagi. Kalau sekarang saya kata tak ada masalah lah untuk hasilkan digital display ke apa benda mak nenek kan. Dan yang keenam iaitu Pontiac Aztek. Kereta ni daripada tahun 2000 sampai 2005. Kalau awak peminat Netflix punya Breaking Bad, awak akan ingat ini kereta yang dipandu oleh Walter White lah. Search lah Google kan, kereta paling bodoh di dunia, ugliest car in the world. Chances saya rasa awak akan nampak, dan setiap senarai ni Pontiac Aztek ni dia pemenang nombor 1. Dia punya konsep dia tu macam okey sikit lah. Masa dia orang lancarkan konsep tu mungkin tahun 1998 sebuah compact crossover. Idea tu bagus. Kalau kita tengok dekat dia punya konsep tu macam-macam ada. Dekat tengah-tengah seat, antara seat driver dengan seat passenger depan tu ada cooler box, boleh angkut cabut pasal nak pergi camping apa kan. Crossover, activity lifestyle vehicle kan. Dekat belakang, dekat boot dia tu ada tempat simpanan barang macam-macam jenis. Lepas tu ada datang dengan air compressor. Kalau awak nak inflate tayar bicycle ke kan, nak bawa bicycle, dia ada jual dengan rack untuk bicycle, rack untuk canoe. Kalau awak naik boat inflatable tu boleh guna air compressor tu. Bila kita nak masuk ke kawasan pasir, mungkin nak kena turun ke sikit tayar pressure, boleh turunkan, lepas tu boleh naikkan balik tayar pressure. Lepas tu dia datang dengan kemah pun, ada satu aksesori kemah dan aksesori tilam angin. Semua tu dengan dia punya tempat duduk
tailgate belakang tu dia split dua bahagian. Yang belah bawah tu dia siap letak tempat duduk dan tempat letak minuman. Jadi kalau awak katalah pergi mancing ke ataupun nak pergi tak tahulah lepak-lepak kat tepi sungai ke, tepi tempat-tempat cantik ke, ada tempat nak duduk tengok orang main bola ke, memang satu idea yang sangat bagus. Tetapi apabila kereta ini keluar dalam bentuk production, dia punya rupa dia tu terlalu buruk sangatlah. Walaupun dengan ada semua teknologi-teknologi canggih ni, ianya dapat meyakinkan pembeli. Kalau kata saya aja kata huduh ataupun kita aja kata huduh tak apa juga, tapi ramai orang kata huduh, termasuklah eksekutif General Motors tu sendiri. Dan pada masa tu produk ni GM memang sangat boring lah. Dia punya sales makin jatuh. Jadi dia punya CEO pada zaman tu, Rick Wagoner, dia kata 40% daripada produk GM mestilah inovatif. Saya tak tahu macam mana dia interpret inovatif jadi hodoh. Mungkin dia tak ada kamus zaman tu. Tapi kiranya dia orang kata kereta ni nak kena berbeza, lain daripada yang lain. Kalau tak semua orang suka pun tak apa. Betul memang lain daripada yang lain lah. Tapi masalahnya tak ada siapa pun yang suka. Macam mana saya kata macam tu, sebab dia punya sasaran dia ialah untuk 75,000 unit setahun. Bukan banyak mana sangat pun. Tapi mereka pada tahun yang paling canggih pun dapat jual 22,000 saja. Dia punya break even point dia ialah 23,000. Baru dah tak rugi. So tidak tahu kereta ni rugi je duit untuk GM. Ada orang yang katakan Aztek lah yang membunuh Pontiac. Pada nama tu kadang-kadang yang menyatakan macam-macam benda lah. Bila kita tengok kereta ni memang nampak sikit elemen-elemen dari bentuk Aztek tu kan, macam piramid tengah-tengah hutan di Amerika Tengah tu. Kalau kita kira nilai benda ni sebagai satu cara untuk menggunakan berapa elemen Aztek awak boleh guna dalam satu reka bentuk, dia menang lah. Jadi walaupun dia mempunyai banyak teknologi-teknologi canggih dalam tu ataupun idea-idea canggih, termasuk ada head-up display. Tahun 2000 tu ada head-up display untuk sebuah compact crossover, tapi ianya tidak berjaya memenangi hati pembeli. Tapi menariknya kereta ni sekarang menjadi macam cult car lah. Saya rasa menarik juga untuk simpanan lah sebagai koleksi, sebab ianya menandakan dia macam time capsule untuk awal tahun 2000, di mana orang mencuba macam-macam benda-benda baru. Mentang-mentang nak masuk alah baru, macam-macam benda baru pelik-pelik keluar pada zaman tu. Masuklah tadi Fiat Multipla, Renault Versatalis Avantime. Ingat tadi kan? Itu dia 6 kereta yang pelik tapi canggih. Kalau awak suka, tekan butang like. Kalau awak tak suka, tekan butang subscribe. Lepas tu kongsi pula dengan kawan-kawan. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah. You were saying it's this It's an high. MPV. It's more like How can you fit 6 people in? 3 in the front and 3 in the back. But the luggage? Here. Who is that fella? Schumacher. Is he a car salesman? Multipla Fiat. Mooi dat er uitzonderingen zijn.